وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارزقنا النافع وعافنا المستقيم وهداية النصام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا نعرف بأوامرك ونعرف الملائكة المقربين واخرجنا وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسر رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا ولا شك زدنا يا رب. Sekarang demikian lagi dia harus akan perempuan mengakatkan suara kerana talbiyah. Talbiyah pada masa ihram. Demikian lagi seperti harus menyanyi bagi perempuan pada baris yang kedua. Demikian lagi harus bagi perempuan ini samilan ya. Sebab munasabah yang semalamnya katanya menyanyi oleh orang perempuan tu adalah harus. Katanya dan demikian lagi seperti menyanyi seperti harus menyanyi seperti menyanyi bagi perempuan. Seperti menyanyi perempuan harus menyanyi bagi perempuan. Diharuskan akan perempuan mengakatkan suara kerana talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kerana ilat pada kata diharus. Padahalnya pada tempat biasanya tempat ihram tu ada lelaki yang ilat yang ajnabi ada, tetapi kenapa dia harus? Kerana tiap-tiap seorang masyghul dengan talbiyah dirinya. Lagi tiada disuruh mendengar akan talbiyah seorang dan memandangkan muka orang talbiyah. Dia tak sama dengan azan. Jadi azan dulu tu makruh, haram. Azan orang perempuan sekiranya di tempat itu ada lelaki yang hilat, yang ajnabi. Sebab apabila kalau azan tu nanti sunat dengar pula, dan sunat tengok kepada wajah tengok pada muka bagi orang yang muazzin. Lalu tu kalau orang perempuan azan ada di tempat tu orang lelaki yang hilat yang ajnabi, maka diharamkan. Tetapi talbiyah ni harus. Talbiyah ni dia harus bagi perempuan mengakatkan suara. Jadi tentang bacaan talbiyah tu sunat lah. Sunat bagi orang perempuan, lepas tu mengakatkan suara pada kataan talbiyah dia tu harus, tidak haram. Kerana satu ilat dianya kerana tiap-tiap seorang masyghul, yakni sibuk. Kerana tiap-tiap seorang daripada orang yang ihram. Kerana tiap-tiap seorang daripada orang ihram tu tak kira lelaki dan perempuan, masyghul, yakni sibuk dengan talbiyah dirinya. Kita sibuk dengan talbiyah kita, dia sibuk dengan talbiyah dia, kita tak ada masa nak dengar dia, dia tak ada masa nak dengar kita. Sebab masing-masing sibuk talbiyah masing-masing. Kita nak talbiyah cara kita, dia pun nak talbiyah. Jadi maknanya kita tak ada masa nak dengar dia, dia tak ada masa nak dengar kita. Masing-masing kata.
Sebab semuanya pada masa itu disuruhkan bertalbiyah. Jadi tilik ke situ maknanya tak ada lah katanya, tak bimbanglah katanya orang lelaki nak dengar tu. Orang lelaki yang ajnabi nak perhati dengar kepada talbiyah perempuan sebab masa itunya sibuk masing-masing nak talbiyah. Itu satu alasan. Lagi tiada disuruh mendengar akan talbiyah seorang tak seperti azan. Azan disuruh disunat dengar suara azan. Adapun talbiyah tak disuruh. Dengarkan maknanya tak disunatkan, tak disuruhkan mendengarkan talbiyah orang. Dan memandang kepada muka orang yang talbiyah. Tak juga, tak seperti azan. Sunat dengar, sunat tengok. Adapun sini, tidak. Sebab itu diharuskan talbiyah. Diharuskan menyaringkan suara, mengangkatkan suara oleh perempuan dengan bacaan talbiyah walaupun di situ ada lelaki yang ajnabi sekalipun. Dia tak sama dengan azan. Itu semua tu masalah azan oleh orang perempuan. Jadi kita buat kesimpulan sekali lagi, masalah azan dan qomat. Jadi maknanya kalau qomat itu sunat semata-mata. Walau perempuan, lelaki, semayang qadha, semayang tunai, berjemaah seorang diri, semuanya sunat. Itu masalah qomat. Lepas tu masalah azan pulanya, dia kata dulu, tetapi jika bang perempuan dengan perlahan bagi sembahyang seorangnya atau berjemaah sesama perempuan, harus baginya tiada makruh. Itu satu hukumnya, azan perempuan tu adalah harus sekiranya kalau dia lahankan suara, lagi pula untuk sembahyang seorang, artinya jemaah sama-sama perempuan. Harus tidak makruh. Lepas tu yang keduanya makruh menyaringkan suara sekiranya di tempat itu tidak ada lelaki yang ajnabi, yang hilat. Lepas tu hukumnya haram sekiranya di tempat itu ada lelaki yang hilat yang ajnabi. Itu masalah perempuan yang ma'azan. Habis itu azan untuk orang lelaki lah pulaknya. Maka dulu dia katanya azan dan qomat tidak disuruhkan melainkan pada sembahyang fardu yang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Azan dan qomat disuruh kita kata qomat dan azan pada sembahyang 5 waktu. Pada sembahyang fardu 5 waktu. Lepas tu masalah qomat tu disuruh disunatkan setiap kali nak solat. Atas jalan itlaq, setiap kali nak solat sembahyang 5 waktu, fardu 5 waktu itu disunatkan. Walaupun berulang-ulangan sekalipun. Tetapi tak sama dengan azan. Tengok dia katanya, dan jika ada atas seorang lelaki itu beberapa sembahyang yang luput. Sembahyang fardu lah. Dan jika ada atas seorang lelaki itu beberapa sembahyang yang luput. Sembahyang fardu yang luput. Yang ketinggalan. Maka jika ia hendak muqadha dengan tertib, maka dibangkan bagi sembahyang yang pertama jua. Tiada bagi tiap-tiap sembahyang. Dan yang lainnya sunat diqamatkan jua. Dia katanya, dan jika atas seorang lelaki, masalah orang perempuan tu
azan dia tu sunat tidak ada kan. Masalah orang perempuan tu sunat azan tu tidak ada. Hanya ada sekadar paling ringannya ialah harus. Harus, makruh, haram. Lepas tu sini masalah orang lelaki. Cara azan orang lelaki pula. Lepas tu sembahyang dia tu dia kata jika ada atas lelaki, atas seorang lelaki, ni orang lelaki saja. Untuk orang lelaki saja. Tidak masuk perempuan sebab tidak ada azan yang sunat bagi orang perempuan. Dan jika ada atas seorang lelaki itu beberapa sembahyang yang luput, maknanya dia nak qada lah. Ada sembahyang yang dia ketinggalan, beberapa sembahyang paling kurangnya 2 sembahyang, maka jika ia seorang tu hendak mengqadakan dengan tertib. Dia nak qada dengan tertib. Dia nak qada dengan tertib. Maksudnya lepas satu-satu. Lepas satu-satu. Seperti kita sembahyang jamak. Jadi cadangan dia lah. Cadangan dia tu contohnya di atas dia ni ada tinggal zuhur, asar, maghrib. Masalah lepas tu dia nak qada lepas satu-satu. Lepas satu-satu seperti kita sembahyang jamak. Lepas zuhur diikuti dengan asar, gitu. Lepas maghrib diikuti dengan isyak, masalah. Jadi dengan tertib tu maknanya lepas satu buat satu, lepas satu buat satu. Tetapi sekurangnya 2. Maka dibangkan bagi sembahyang yang pertama. Ini sama juga kalau sembahyang jamak. Jadi azan tu untuk sembahyang yang pertama saja. Tiada bagi tiap-tiap sembahyang. Tak kena azan untuk tiap-tiap solat. Dan yang lain sunat, yang lain manakah yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu disunat qomatkan jua. Jadi macam kita nak solat jamak tu lah. Nak sembahyang yang pertama, contohnya jamak takdim, asar dalam zuhur, sama cara dia. Jadi yang pertama kita qomat. Kita azan untuk nak solat zuhur. Sudah azan qomat, solat zuhur. Sudah solat zuhur, beri salam, nak solat asar, qomat, sembahyang asar. Cara itulah kita buat. Bukan katanya habis zuhur, azan, qomat, solat asar. Tidak. Kalau qada pun macam itulah. Sekiranya kalau dia nak qada lepas satu-satu. Lepas satu diikuti dengan satu. Habis satu nak ikuti dengan satu. Maka yang pertama azan qomat, yang kedua qomat saja. Yang tiga qomat saja. Seteruslah. Jadi untuk sembahyang yang kedua tak sunat azan dah. Itu kalau nak sambung-sambung. Habis satu sambung dengan satu. Dan jika hendak menceraikan pada qadanya, qada satu sembahyang berhenti, qada pula satu sembahyang berhenti, maka nak kena azan ke tak kena azan. Tengok. Dia kata dan jika hendak menceraikan qadanya, jika lanjut fasal antaranya. Jika lanjut panjang, lama, fasal perceraian. Jika lanjut, yakni panjang atau lama, fasal perceraian antara sembahyang yang diqada. Lama tu kira pada adat. Bukan. Lama tu pada uruf.
Lanjut lama tu jani pada uruf. Sekira katanya tak jadi sambungan. Pada uruf kita katanya semayang yang pertama dengan semayang yang kedua tu tak jadi bersambungan. Maka disunatkan bang pada tiap-tiap sembahyang. Jadi contohnya dia begini pun sama juga. Dia salat zuhur. Belum nak mulai dengan zuhur. Maka contohnya zuhur tu zuhur apa dia? Zuhur yang tunai. Zuhur yang tunai dia sembahyang, dia azan, dia qomat, sembahyang zuhur yang tunai. Habis zuhur tunai tu dia berhenti rehat. Rehat tu agak katanya lama jugalah pada uruf. Lepas tu dia nak mulai qada sembahyang zuhur yang semalam, yang ketinggalan. Saat ni dia solat zuhur yang apa dia? Yang tunai. Maka sekiranya habis zuhur yang tunai, dia nak sambung terus dengan zuhur yang qada yang semalam, yang kemarin dulu, maka itu qomat saja tak azan. Tetapi kalau habis zuhur tunai, dia berhenti rehat, agak kata lama dah lah juganya. Pada uruf, apa tu dia nak qada zuhur pula. Contohnya setengah jam masalah, rehat setengah jam, nak qada zuhur yang ketinggalan. Maka disunatkan azan balik. Sunatkan azan dan qomat. Habis zuhur, habis satu. Lepas tu berhenti lama pula. Sunat azan pula. Tetapi kalau dekat-dekat tu, maka tak disunatkan azan, bahkan disunatkan qomat. Sebab qomat ni dia tak kira. Sunat semata-mata. Asalkan nak solat fardu yang 5 waktu, qada tunai, berdekatan sekalipun, qomat sunat semata-mata. Tengok. Itu maknanya jika lanjut fasal perceraian antaranya antara sembahyangnya di qada tu, maka disunatkan bang pada tiap-tiap sembahyang. Sebab kalau lama, seolah kata kita mulai balik, tak jadi sambung, sebab jadi lama, maka jadi putus sambungan. Jadi apabila dah lama setengah jam, jadi maknanya kita mulai buat balik. Tak jadi sambungan. Tengok. Maka jika ada sembahyang itu jamak, maklum, maka memadalah bangnya itu pada sembahyang yang pertama jua, sama ada bagi perempuan, sama ada bagi ampunnya waktu atau lain jika jamak takhir. Ya, masalah jamak takhir ni, boleh kita nak solat asar dulu pun boleh, nak solat zuhur dulu pun boleh. Tetapi kalau jamak takdim, mesti mendahulukan ampunyai waktu. Kalau jamak takdim siang, zuhur mesti semayang dulu. Jamak takdim malam ialah mesti solat maghrib dulu pada isyak. Tetapi kalau jamak takhir nak ambil mana dulu pun boleh. Maka apabila nak solat yang pertama tu azan qomat. Habis tu beri salam, nak solat yang kedua, maka qomat saja. Begitulah. Qadha pun demikian. Kalau dekat-dekat, maka qomat saja. Kalau lama perceraian, sebab jamak takhir ni dia tak mesti terus. Janji buat dalam waktu dia. Contohnya kalau jamak takhir ni, apa dia? Habis kita solat asar masalan. Lepas tu waktu luas lagi. Kita rehat dulu setengah jam, nanti barulah solat zuhur masalan. Boleh, dia tak mesti bersambung. Habis asar terus buat zuhur. Tak mestinya begitu. Maka sekiranya kalau kita jamak takhir habis asar, kita
zuhur terus dengan zuhur, maka memadai dengan azan yang pertama. Tetapi kalau kita katanya masuk waktu asar, kita semayang zuhur. Azan qomat, semayang zuhur. Rehat sejam pula. Rehat sejam pula, baru nak solat asar. Maka itu azan qomat pula lah. Sama lah hukum dia ni. Bercerai ke, lama perceraian ke, artinya bersambung. Begitulah. Kalau dekat-dekat, kira kata sambung, sunat azan untuk yang pertama saja. Hmm. Hmm. Dan sunat menyaringkan suaranya dengan apa dah? Dengan barang dapatnya. Dan sunat menyaringkan suaranya suara muazzin. Orang azan sunat menyaringkan suara. Nak nyaring sakat mana? Nak nyaringkan suara azan dia sakat mana? Katanya menyaringkan tu dengan barang dapat, sekodat boleh. Dia masing-masing dia tak serupa nyaringan suara tu, orang ni kuat, orang ni tak kuat kan. Kekuatan suara dia tu tak sama orang kita ni. Sekadar dapat, sekadar boleh buat lah. Orang ni nyaring sangat-sangat. Apa dia menyaring, nyaring betul. Dekat-dekat satu kampung, semua boleh dengar. Kalau dia azan tepat tinggi. Walaupun tak guna mic sekalipun seperti Bilal. Dan jika ada ia munfarid sekalipun. Rayah pada sunat nyaring. Jadi sunat menyaringkan suara muazzin itu sedapat-dapat, sekadar boleh, walaupun dia tu semayang seorang sekalipun. Lepas azan, seorang ya dia semayang, bukan berjemaah. Sunatkan nyaring juga. Malaikat jika tempat yang sudah didirikan sembahyang berjemaah dan pergi mereka itu daripadanya. Tengok. Jadi katanya sunat nyaringkan suara azan sekadar dapat, sekadar boleh. Jika nak solat seorang sekalipun, kan? Tapi masalah nak solat seorang ni sunat azan juga, sunat menyaringkan tu juga syaratnya begini. Malaikat jika tempat yang sudah didirikan jamaah. Didirikan semayang jemaah. Surau ke, masjid ke, mana-mana sekalipun, musalla ke. Dan pergi mereka itu, baliklah, pergi. Mana keluar dah, pergi dah, balik dah. Daripada tempat yang sudah didirikan jemaah. Begini. Contohnya di surau masjid lah, kita katanya orang awal-awal waktu zuhur azan qomat semayang zuhur berjemaah kan. Begitu. Lepas tu apabila sudah solat tu jemaah yang orang-orang yang datang solat jemaah zuhur yang pertama tu dia dah balik semua. Lepas tu kita datang seorang. Kita datang seorang ke masjid, nak solat zuhur seorang kita. Maka sunat ke tidak, soal di situ dulu. Sunat ke tidak, azan, sunat. Azan tu sunat. Menyaringkan suara azan, sunat ke tidak. Situ sebab kita ni dah dua perkara. Azan tu sunat. Menyaringkan suara dengan azan tu asalnya sunat.
solat jemaah, azan untuk nak solat berjemaah ke, azan untuk nak solat seorang diri ke, asalnya sunat menyaringkan. Sunat nyaring, sunat azan, sunat nyaring. Tapi masalahnya begini, masalah kalau azan untuk sembahyang seorang tu, kalau tempat itu orang dah solat jemaah dan sudah balik, kita datang seorang nak solat jemaah di situ. Maka sekiranya kalau kita azan, maka tak disunat kita nyaring. Kalau kita azan nak solat zuhur seorang kita tu, di masjid di surau, maka tak sunat kita nyaring. Kenapa? Janji nanti orang kata masuk asar pula. Dengan suara azan yang nyaring, nanti orang dengar, asar dah masuk. Takut nak kelirunya begitu. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang kat kebun masalan, kita duduk seorang, kita ada seorang di kat kebun masalan, apabila nak solat zuhur, maka apabila nak solat zuhur disunatkan kita azan dan disunatkan nyaringkan suara azan sekadar dapat. Begitu. Tetapi kalau di surau, di masjid, orang dah solat jemaah dan dah balik, kita baru datang seorang, maka disunatkan juga azan tapi tak sunat nyaring. Takut orang keliru kata, dah masuk asar. Takut jadi begitu. Lebih-lebih laginya, solat maghrib kan. Dia dekat sangat dengan Isya. Lalu tu, sekiranya kalau tempat tu yang seperti masjid dan surau, orang sudah datang sembahyang masjid, sembahyang Jumaat di masjid di surau dan sudah balik Jumaat itu, kita baru datang seorang, maka jangan nyaring. Azan tu sunat, nyaring tak sunat. Begitu ya. Kerana ini ilat pada sunat menyaringkan suara. Kerana salah katanya mana dalil kata sunat menyaringkan suara dengan azan walaupun sembahyang seorang sekalipun. Tengok dalil dianya kerana disebut di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta kunta fi ghanamika aw badiyataka fa'adzanta lis-salati fa'adzanta tasydid pada dzal, fa'adzanta lis-salati farfa' sautaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Sekali lagi. Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika badiyati saya ni salah baca kot, badiyatika fa adzanta lis-salati farfa' sautaka bin nida'i fa innahu la yasma'u
fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Terjemahnya, artinya bahwasa aku, Nabi kata, lihat akan dikau, maknanya, aku nampakmu ni, kasih akan kambing, minat. Kasih, suka, minat. Aku tengokmu ni, aku tengok kau ni minat bela kambing. Maksudnya begitulah. Kasih kambing, mengasih akan kambing, maknanya suka bela kambing. Aku tengok kau ni suka bela kambing. Maksudnya begitu. Dan badiah dusun, dan kau ni nampak kau kasih minat kepada duduk kat dusun kebun. Tu Nabi kata kepada Abu Musa Al-Khudri. Nabi kata, Nabi perhati tengok kepada Abu Musa, nampak Abu Musa ni orang yang minatnya begitu. Minat bela kambing kat padang-padang, minat buat kebun, buat dusun, begitu. Maka apabila engkau pada kambingmu, gitu. Maka apabila engkau pada kambingmu, mana maka sekiranya engkau duduk masuk waktu solat, maksudnya begitu, maka sekiranya masuk waktu solat padahal engkau ada di tempat bela kambing dan kau pun nak solat di situ, atau pada badiahmu, maknanya ketika tu kau duduk pada badiah, duduk dalam kebun masalah. Apa tu masuk waktu solat dan kau pun nak solat di situ seorang diri. Maksudnya begitu. Maka bang engkau kerana semayang. Maka kau pun azanlah, nak solat azanlah. Nak solat sunat azanlah. Maka nyaring olehmu. Maka nyaringkan olehmu akan suaramu dengan bang. Itulah. Ni dalil katanya seorang pun sunat juga menyaring. Nabi katanya azanlah, nak salat tu azan walaupun kau seorang di sana, azanlah, dan juga nyaringlah suara, nyaringkanlah suara azan itu walaupun kau seorang saja di sana. Maka ini datang satu soalan. Kalau kita fikir dengan akal kita, kita seorang kan. Kita duduk di tempat tu seorang. Kenapa nak kena nyaring? Sebab kalau ramai boleh jadilah nak kena nyaring sebab nak bagi orang dengar kan. Tetapi untuk kita seorang saja, orang tidak ada di kawasan tu. Kalau kita nyaring pun boleh jadi tidak ada siapa orang-orang lain mendengar dan tidak ada siapa nak datang semayang Jumaat dengan kita sebab kita duduk kat kebun seorang-seorang. Nak kena nyaring juga. Dalam keadaan begitu disunatkan nyaring juga. Kenapa? Maka Nabi datangkan ilat, kata suruh nyaringkan walaupun seorang, apakah lagi kalau ramai. Ramai itu sebab nak menyampaikan suara kepada ramai. Sebab sunat dengar, sunat tengok pada muka orang muazzin. Tapi kalau seorang nak nyaring juga ni, tujuannya begini. Maka kerana bahawasanya tiada mendengar akan suara orang bang itu jin dan tiada manusia, mana tiada dengar oleh manusia, ya tiada manusia tu takkid saja. Maknanya bukan manusia tak dengar, bukan. Dan tiada suatu, mana tiada mendengar oleh jin, tiada mendengar oleh manusia tu, dan tiada manusia, tiada mendengar oleh manusia, tiada mendengar oleh suatu, malaikat naik saksi ia bagimu pada hari kiamat. Maksudnya tiada mendengar akan dia oleh jin, maka jin tu jadi saksi. Tiada mendengar oleh manusia, malaikat manusia tu jadi saksi.
tiada mendengar oleh suatu pokok, binatang, burung ke masalan, batu kayu ke masalan, tiada dengar oleh mereka itu, mereka itu jadi saksi. Burung dengar, burung jadi saksi. Pokok dengar, pokok jadi saksi. Batu dengar, batu jadi saksi. Pada hari kiamat. Sebab tu, apabila kita azan, walaupun seorang sekalipun, kita nak membanyakkan saksi-saksi. So, boleh nak jadi banyaklah saksi-saksi itu. Maka nak membanyakkan, mesti kena meratakan suara. Nak meratakan suara, tak lain tak bukan dengan secara menyaringkan. Kalau kita lahankan, orang dekat, itu benda-benda yang dekat-dekat saja jadi saksi. Tapi kalau kita nyaring, luah suara kita pergi, banyaklah jadi penyaksi-penyaksi kebajikan kita pada hari kiamat. Menyaksi kata kita azan. Gitu. Tetapi memadalah bang orang sembahyang sendirinya itu qadar kedengaran dirinya jua. Ini kira kata sekurang-kurang. Apabila kita azan untuk solat sendiri. Kalau kita tidak berjemaah masalahnya. Kita sembahyang seorang tidak berjemaah, maka sunat azan. Maka sekiranya sekurang-kurang dianya tak kira sunat tadi, sunat menyaring kan. Kalau kira sunat tu sunat nyaring lah. Tapi nak kira kata memadai untuk nak hasil sunat, sakat mana? Nyaring itu sunat suku. Azan sunat. Nyaring sunat yang lain. Lain pada sunat azan. Jadi kalau kita azan dengan secara nyaring, dapat dua pahala lah. Pahala azan dan pahala menyaringkan suara azan. Begitu. Tetapi kalau soalnya, sakat mana nak memadai dibilang katanya kita ni dah azan untuk sembahyang. Maka dia katanya tetapi memadalah bang seorang orang sembahyang sendiri, mana sembahyang sendiri, sembahyang seorang. Tak berjemaah. Itu qadar kedengaran dirinya juga. Cukup dah untuk nak dapat apa dia? Pahala azan. Untuk nak dapat pahala azan, cukup dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Jadi macam untuk dia dengar sendiri. Dia kata orang di tepi tak tahu dia. Takut katanya itulah tak ada alasan ya tu malu nak azan. Seorang-seorang ni. Malu nak azan sembahyang seorang-seorang kat rumah. Tak payah malulah sebab nak ambil sekurangnya untuk kedengaran diri kita sendiri pun dah cukup. Dah memadai untuk nak hasilkan sunat azan. Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang saja. Dah cukup. Itu maknanya memadalah bang orang sembahyang sendiri, mana sembahyang seorang tidak berjemaah, qadar kedengaran dirinya juga. Tapi tak dapat pahala apa? Pahala nyaring tu tak dapat lah. Pahala azan tu dah hasil. Dah hasil maksud. Bersalahan bang masuk waktu. Ni ya tak sama. Saat ni bang untuk kita sendiri. Tak sama dengan azan untuk nak jadi i'lan. Dengan i'lam masuk waktu. Bersalahan bang masuk waktu. Dinyaringkan dia sedapat-dapat. Walaupun kita nak solat seorang saja. Jadi maknanya seperti azan. Dia kerajaan letakkan orang azan. Lebih laginya zaman dulu. Dia tidak ada jam. Jadi kesukaranlah orang tu nak dapat tahu kata waktu dah masuk. Nak dapat solat di awal-awal waktu. Kesukaran. Tetapi waktu siang tu kita katanya orang masing-masing sibuk. Tidak datang berjemaah contohnya.
Jadi maknanya kalau kita azan pun kita solat seorang saja kat surau, kat masjid tu. Maka tapi azan kita memanglah kita nak semayang dan lagi pulanya azan kita nak bagi iklan dengan kata waktu sudah masuk. Maka itu dinyaringkan semata-mata, disunatkan nyaring. Untuk nak bagi tahu kata waktu dah masuk. Uh, Adapun jika masjid yang sudah jatuh berjemaah, jatuh maknanya sudah berlaku. Sudah berlaku jamaah, maknanya sudah tunai bersolat berjamaah. Adapun jika masjid ini dia faham daripada tadi. yang di tengah tadi tu belum pada hadis tadi, katanya malaikat jika tempat yang sudah didirikan sembahyang jemaah dan pergi mereka itu. Situ. Dia katanya adapun jika masjid yang sudah jatuh berjemaah, mana sudah dilakukan, sudah disembahyang berjemaah dan telah pergi mereka itu jemaah sana itu dah pergi, sudah salat dia mau baliklah. Dia orang baliklah. Tiada sunat menyaringkan bang, tak sunat. Jadi bang itu sunatlah, nyaring tidak disunat kalau kita seorang. Dan juganya kita tidak nak beritahu masuk waktu kan, sebab waktu zuhur belum habis lagi. Tetapi kita tak sempat dengan jemaah. Kita datang orang dah balik. Maka sunatkan juga azan. Tapi tak sunat nyaring. Gitu. Kenapa? Kerana sebab takut sangka mereka itu tak kala mendengar bang, sangka kata masuk waktu yang lain. Dia solat maghrib. Masuk waktu maghrib, Bilal azan. Sudah azan 10 minit, qomat, semayang maghrib. Sudah semayang maghrib, masing-masing balik. Balik ke rumah masing-masing kan. Kita datang ke masjid, nak solat maghrib seorang kita, tidak ada siapa di masjid, seorang kita. Maka sunat kita azan tapi jangan nyaring. Jangan nyaring. Sebab nanti kalau kita nyaring, lebih-lebih lagi buka mic pulaknya, nanti kata, cepatnya masuk isyak. Takut orang keliru. Padahalnya isyak belum masuk lagi. Sebab tu jangan nyaring, takut keliru. Begitu ya. Atau sangka sembahyang dulu sebelum lagi masuk waktu. Artinya takut orang faham kata, azan pula. Kalau begitu azan tadi, azan belum solat, azan dan solat tadi belum pada masuk waktu, nak kena solat pula dah ni. Contohnya kita katanya sekarang tu masuk zuhur 1:30. 1:30 masalah di sana. Maka kita kira tu jam 2 tu dah. Kita kata ambil masa berapa minit? 20 minit kita katanya orang dah balik dah. Masuk waktu, kita kata sekarang tu pukul 1 jam 1 lebih-lebih, 1:05 minit lebih kurangnya, dah masuk zuhur. Dah masuk zuhur. Azan 10 minit, qomat. Lepas tu kita katanya 1:20 agaknya orang dah balik dah. Orang dah balik lah. Lepas tu jam 1:30 kita datang seorang. Orang dah balik semua. Kita nak solat zuhur seorang. Kita azan. Kita nyaringkan suara. Tidak pun buka mic pula.
Jadi boleh jadi orang tak suka kata waktu asar dah masuk kan. Sebab tengah hari lagi tu. Takut orang perasan katanya fardunya tidak ada jam lah zaman dulu. Fardunya tidak ada jam, nisbah bagi orang zaman dulu. Dia kata, azan pula. Kalau begitu tadi kami solat zuhur di masjid bila azan belum masuk waktu lah ni. Nak kena ulang balik tu. Takut nak jadi begitu. Itu mana kata atau sengka sembahyang dulu belum lagi masuk waktu. Yang masuk waktu yang ni. Yang tadi salah bila azan belum masuk waktu. Padahalnya bukan begitu. Takut orang sengka salah. Maka jadi masyakkah atas mereka itu. Itu menyebabkan jadi susah payah. Lepas tu, kalau kita kata nyaring, sunat nyari seorang pun nyaring, kita datang azan, kita datang seorang nak solat zuhur di masjid, nyaring. Boleh 20 minit, ada orang lain pula datang seorang nak solat zuhur, nyaring pula. Keliru habis semua orang. Gitu. Habisnya. Dan sunat bahawa kata as-salatu jami'ah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستعينك ما قرأنا وما حفظنا وردنا علينا واكتهت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.